Okey, selamat pagi murid-murid. Okey, hari ini bahasa Melayu tahun 5. Okey, hari ini kita akan belajar tentang membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Okey, maklumat tersurat. Okey, apa yang kamu dibaca dan tersurat tu di sebaliknya. Maksud yang terkandung di sebalik bacaan kamu. Okey, bagi gambar pertama. Okey, gambar pertama. Okey, muka surat 84 dalam buku teks kamu, muka surat 84. Kalau kamu dah buka, muka surat 84, cuba teruskan. Okey, gambar ini berkaitan dengan jelajah alam. Okey, minggu ni kan berkaitan dengan tema alam sekitar. Okey, menjaga alam sekitar. Oleh demikian, yang ini bermaksud jelajah alam. Okey, keadaan ataupun keadaan alam. Jelajah ni kamu pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jelajah. Okey, dalam bahasa Tamil சுத்தி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சுத்தி பார்த்தல்னு சொல்லலாம், ஒரு இடத்துக்கு போதுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஒவ்வொரு இடமா பார்த்துட்டு வர்றதுதான் jelajah. Okey, mari kita pergi ke gambar pertama. Okey, dalam gambar pertama ni, okay, kita lihat pada kita lihat, cikgu ambil pen. Okey, pada suatu hari Cikgu Chin menjalankan aktiviti pembelajaran di luar kelas. Okey, menjalankan aktiviti di luar kelas. Pembelajaran bermaksud belajar di luar kelas. Mengajar, guru mengajar di luar kelas. So, pembelajaran di luar kelas. Okey, seterusnya. Beliau menjalankan aktiviti jelajah alam. Beliau menjalankan melihat ataupun pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Okey, mungkin pembelajaran di luar tu sebelum menunjukkan gambar. Okey. Aktiviti itu bertujuan untuk mendidik murid-murid agar memelihara dan melestarikan alam. Okey. Tujuan untuk cikgu mengajar ataupun cikgu Chin mengajar adalah bertujuan untuk mendidik, untuk mendidik murid-murid tentang cara bagaimana untuk pelihara alam, cara untuk menjaga alam sekitar. Okey, bagaimana? Okey, alam Malaysia kan merupakan sebuah negara yang indah, mempunyai banyak tempat untuk melancong, bercuti-cuti, okey, bersia-sia. Okey, contoh Port Dickson, Kawi, Pulau Pangkor, okey, Taman Negara, ada banyak lagi tempat-tempat yang menarik. Okey, so untuk memastikan keadaan ini dijaga dengan betul, dijaga, dipelihara. Okey, aktiviti ini bertujuan murid-murid mengetahui cara untuk menjaga alam sekitar. Okey, kita lihat soalan pertama. Mengapakah alam perlu dipelihara? Bermaksud, mengapakah alam perlu dipelihara? Diadarkan. Mengapa bermaksud diadarkan? Alam sekitar ni, keadaan-keadaan yang indah ini, tempat-tempat yang indah ni perlu dipelihara. Padigata. Diadarkan. Ini kayak kerana. Okey. So jawapan dia macam mana? Cara untuk menjawab. Cara untuk menjawab. Di sini untuk aktiviti satu ni mereka sudah bagi jawapan. Okey, di sini sudah ada jawapan. Alam perlu dipelihara agar kita dapat menikmati, dapat menikmati kehidupan yang selesa dan selamat. Okey.
dalam keadaan sekarang, Okey, dalam keadaan sekarang, kalau disebabkan kita tidak menjaga alam sekitar, membuat macam-macam, okey, membuat kajian lah berkaitan dengan virus, okey, kajian virus, dan ini menyebabkan kita sedang menghadapi pandemik coronavirus, okey, 19, pandemik coronavirus 19 yang menyebabkan kita perlu untuk mengelakkan perkara-perkara ini, okey, suasana yang selamat, kita perlu menjaga alam sekitar. Dalam keadaan seperti ini kita kena buat apa? Pakai mask. Okey, jangan pergi bersiar-siar. Okey, tempat orang ramai. So, di sini sudah dibagi jawapan lah. Di sini sudah dibagi jawapan. Kamu kena tulis jawapan tu. Alam perlu dipelihara agar dapat kita dapat. Kamu tulis jawapan yang penuh. Okey, kamu tulis jawapan yang penuh. Okey, baik murid-murid. Okey. Yang ini jawapan untuk nombor keadaan nombor 1. Okey, kita lihat keadaan nombor 2. Okey, bagaimana keadaan nombor 2 pula? Ini 2. Cikgu Chin. Cikgu Chin. Okey, cikgu besarkan. Cikgu besarkan. Okey. Cikgu Chin dan murid-muridnya duduk di bawah pohon yang rindang. Bermaksud cikgu duduk bermaksud berada di luar bilik darjah. Duduk biasanya di dalam bilik darjah kamu duduk di atas kerusi. Di luar mereka duduk di bawah pokok yang rindang. Pokok yang rindang bermaksud pokok yang ada teduhan daripada matahari. Okey. Mengelakkan daripada sinaran matahari menyebabkan di pohon yang rindang. Mereka duduk di bawah pohon yang rindang. Cikgu Chin menerangkan kepentingan pokok kepada mereka. Cikgu Chin menerangkan kepentingan. Kepentingan bermaksud menerangkan Cikgu Chin menerangkanlah kepentingan begitu. Pokok menghalang cahaya panas. Kenapa mereka duduk di bawah pokok yang rindang? Menghalang cahaya panas matahari. Cahaya panas matahari. Menghalang cahaya panas matahari dan mengurangkan kepanasan suhu di bumi. Kalau ada pokok sebegini, bumi akan apa? Terhalang daripada panas. Okey, tengok. Kalau ada banyak pokok di sini, okey, kawasan ni di mana bumi ini panas ni tidak datang secara terus, maka pokok-pokok dia akan menghalang. Pokok-pokok akan menghalang kepanasan datang terus. Okey, ini menyebabkan kalau kamu masuk hutan, keadaan dia apa? Bagaimana keadaan dia? Sejuk dan nyaman. Okey, katakan kita tebang pokok ni semua. Tebang pokok. Aktiviti tebang pokok. Menyebabkan
kawasan bumi kita terdedah. Cahaya panas terus datang. Nampak bahang dia. Ada panas kan? Ini semua bahang. Okey, bahang kepanasan. Bahang kepanasan. Kerana bumi terdedah. Okey. Sekarang soalan dia. Nyatakan kesan jika pokok ditebang. Okey. Nombor 1. Nyatakan dua kesan. Dua kesan. Dua kesan. Nyatakan dua kesan. Dua kesan. Okey. Nombor 1. Apa kesan dia? Di sini cikgu dah. Kalau terus matahari dia terus kena bumi, bumi akan jadi apa? Bumi akan jadi panas. Okey, keadaan persekitaran akan menjadi panas. Okey. So yang pertama, keadaan bumi akan menjadi lebih panas. Okey, akan menjadi lebih panas. Okey. Boleh faham? Cukup padam. Okey, kamu fikir cikgu dah tulis pun di situ, kamu tulis balik. Tulis balik. Nombor 2. Okey. 1, pokok menjadi penghalang kepada sinaran bumi. So bumi menjadi panas. Mengurangkan kepanasan suhu. Okey. So maka kedua apa? Matahari, cahaya, bahang. Tengok bahang. Okey, bahang. So tanah akan menjadi apa? Tanah akan menjadi kering. Kering. Okey. Kering. Kontang. Okey, kering. Okey, kering. Kontang. Okey, kering. Kontang. Okey, kering kontang. Dan juga boleh mengakibatkan kemarau. Kemarau bermaksud apa? Allati wati sacita tani lana nau. Okey. Tani lana palai wanamai. Jadi kudila itu lana allati wati sacita ma tani tenggerதுக்கு இடம் இருக்கு. So maka tanah akan menjadi kering. Okey, kering kontang. Okey, dan menyebabkan kemarau. Okey. So 2. Nombor 2 cikgu. Nombor 2. Cikgu dah bagi di sini, cikgu dah bagi jawapan. Kepandaian kamu untuk mencari jawapan. Kamu tahu kan macam mana. Okey, nombor 3. Seterusnya. Nombor 3. Pen. Okey. Seterusnya, Cikgu Chin membawa mereka berjalan-jalan di taman sekolah. Cikgu Chin membawa ke taman sekolah. Suasana di taman itu sunyi. Di taman tu sunyi. Taman lah kita lihat. Okey, membawa ke taman. Taman tu keadaan sunyi. Ada tak bunyi bising di taman? Tak ada. Ada kereta di taman? Tak ada. Mana boleh kereta, motor semua lalu di taman. So keadaan taman sunyi. Kadang-kadang ada burung berkicauan, bunyi burung. Mereka berasa tenang. Kalau pergi ke taman, fikiran kita akan menjadi tenang. Kerana tiada pencemaran bunyi di situ. Tiada pencemaran. Pencemaran bermaksud apa? Apa pencemaran Nana? Pencemaran. Okey. Kupelan ni rombo kota enau. Asutumairo. Apa? Pencemaran bunyi. Pencemaran bunyinya sound romba sound dari Cina.
Itu dipanggil pencemaran bunyi. Menurut Cikgu Chin, pencemaran bunyi disebabkan oleh bunyi bising daripada kenderaan, kerja pembinaan dan operasi kilang. Okey, pencemaran bunyi ini berlaku. எப்படி நடக்கும் pencemaran bunyi? Soundலாம் எங்கே இருந்து வரும்? Okey, pencemaran bunyi ini berlaku bunyi bising daripada kenderaan, kereta, motor, bas, lori. Bunyi bising daripada kenderaan. Kerja pembinaan, katakan di bahagian taman kita ada pembinaan kondominium, ada pembinaan flat, maka bunyi mesin, tutar. So bunyi bising tu menjadi apa? Pencemaran bunyi. Dan operasi kilang, katakan ada operasi kilang, pengeluaran bunyi, okey, okey, mesin korek, mesin apalah, mesin cetak, okey, ada tak mesin yang tak ada bunyi? Mesti kalau mesin ada bunyi. So bunyi yang dikeluarkan daripada mesin itu dipanggil sebagai pencemaran bunyi. Okay. Sekarang, aktiviti. Di bahagian sini kamu kena tulis apakah kesan pencemaran bunyi kepada manusia. Manusia akan kehilangan apa? Tadi mendapat ketenangan. Manusia akan hilang apa? Tulis nombor 1. Okey, di sini sudah ada jawapan, dah ada jawapan. Tenang. Okey, manusia akan hilang ketenangan. So, sekarang cuba bagi secara verbal. Kamu kena dengar dengan betul dan tulis selalu. Tadi cuba type. So, jawapan cuba type. Yang ini jawapan yang nombor 3 cuba bagi secara verbal. Kamu dengar dengan betul. Kalau berlaku pencemaran bunyi, maka manusia akan hilang ketenangan. Okey. Kedua, hidup menjadi tekanan. Okey, tekanan menyebabkan berlaku apa? Tekanan emosi. So, hilang ketenangan. Nombor 2, manusia akan mendapat tekanan emosi. Tekanan emosi. Okey. Baik, murid-murid. Murid-murid, cikgu bagi tadi cikgu dah bagi 2 kan? Okey. Ini sebagai tambahan lah, tambahan. Okey, kalau bunyi yang terlalu kuat, sentiasa kuat, akan rasa sakit kepala. Kalau bunyi dalam telinga terlalu kuat, boleh menyebabkan pekak. So, tapi di sini kamu tulis 2 saja untuk cikgu. 1, manusia akan kehilang ketenangan. 2, emosi manusia akan tertekan. Tekanan emosi. Okey, tekanan darah lah. Tekanan darah akan meningkat kalau bunyi bising. Itu kamu tulis secara ringkas. Tekanan emosi manusia akan meningkat dan hilang ketenangan. Ini nombor jawapan nombor 3. Sekarang kita pergi nombor 4. Okey. Okey. Sebelum aktiviti itu berakhir, Cikgu Chin membawa murid-murid ke kolam ikan. Air di dalam kolam ikan. Kolam bermaksud kolam lah, kolam ikan. Kolam. Ini வந்து sungai, pantai. Okey. Air di kolam itu sangat bersih. Cikgu Chin menerangkan kepentingan. Kepentingan muka itu memelihara sumber air. Cara nak jaga sumber air. Air எப்படி தண்ணீரை பாதுகாப்பது.
daripada kolam, sungai, laut dan tasik. Kawasan tersebut menjadi habitat pelbagai hidupan. Habitat tempat untuk hidup. Habitat lain. Contoh ikan, penyu, dan juga sotong ketam. Semua habitat. Okey. Sungai tempat air ni menjadi habitat tempat hidup kepada di mana habitat kamu tahulah ikan, sotong seperti cikgu nyatakan tadi. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan. Okey, bagaimanakah kita dapat memelihara sumber air daripada sungai dan tasik? Bagaimana cara? Bagaimana cara? Eppadi இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறது. நீரை பாதுகாக்கிறது. நீரை பாதுகாக்கிறது. Okey, yang ni kamu fikir dan tulis cara sendiri. Bagaimana? Senang saja. Tengok gambar ni pun sudah tahu. Bagi cikgu 2. Bagi cikgu 2. 2 cara. 2 cara. Kalau kamu dah tulis 2 cara ni, cara di mana kamu nak tulis? Tulis di buku kefahaman. Buku kefahaman ataupun pemahaman. Okey, tulis dalam buku pemahaman. Itu saja aktiviti pada untuk hari ini. Okey. Kalau boleh siapkan tangkap gambar dan hantar kepada cikgu dalam kumpulan ataupun secara personal. Okey, seboleh-bolehnya personal lah. Setakat ini hanya latihan. Sebelum ini siapa? Ratna seorang saja yang siapkan kedua-dua latihan. Kerana semalam cikgu bagi bina ayat dalam Google Classroom. Google Classroom. Okey, Google Classroom. Bukan Google Meet. Google Classroom. Kamu kena tengok dalam Google Classroom. Aktiviti yang cikgu bagi. Okey, kalau boleh siapkan tangkap gambar dan hantar. Okey. Kalau dah lihat, tonton, tolong reply saya dah tonton dalam grup. Baru cikgu akan bagi kedatangan. Okey, sekian, terima kasih.